secara maya di dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan keimanan. Dan terima kasih kepada peserta dan juga kepada pihak SPAQ di atas program yang sangat bermanfaat ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan rukun iman. Dan perbincangan berkenaan dengan rukun iman masih lagi pada rukun yang ke-6, iaitu beriman kepada qada dan juga qadar. Jadi di sini saya kemukakan share screen daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Kitab Al-Fiqhul Akbar yang kita jadikan sebagai teks asas kepada kuliah ini. Jadi bagi sesiapa yang ingin membeli kitab ini, membeli buku ini, boleh dapatkan melalui link Shopee yang saya berikan. Sudah. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan sambung berkaitan dengan beriman kepada qada dan juga qadar. Jadi secara ringkasnya, petikan daripada kitab Al-Fiqhul Akbar yang dijadikan sebagai teks pengajian kita ni menyebutkan berkenaan dengan beriman kepada qada dan juga qadar secara ringkas, iaitu beriktiqad bahawasanya setiap apa yang ada yang berlaku di dalam alam ini, sama ada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehingga perbuatan manusia, iman, kufur, taat, maksiat, hidayah, sesat dan sebagainya, semuanya adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak, ciptaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini topik perbincangan, tajuk perbincangan, sambungan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sebelum ni, di dalam kuliah sebelum ni, saya telah jelaskan beberapa perkara berkenaan dengan beriman dengan takdir. Antaranya berkenaan dengan penolakan firqah-firqah, golongan-golongan yang sesat terhadap keimanan, kepercayaan kepada takdir. Kerana antara alasan mereka ialah kerana tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan saya telah jelaskan dalil-dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan berkenaan dengan beriman kepada takdir tersebut. Kemudian di dalam kuliah yang lepas juga saya telah jelaskan berkenaan dengan beriman kepada takdir. Saya jelaskan ada beberapa perkara berkenaan dengan beriman kepada takdir. Antara yang saya bincangkan berkenaan dengan takdir sebelum ini, iaitu berkenaan dengan pandangan ulama, pandangan sahabat dan juga pandangan Nabi SAW berkaitan dengan persoalan takdir. Maknanya peringatan daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama di dalam perbincangan berkenaan dengan takdir. Maknanya kena berhati-hati dalam soal ini kerana ramai di kalangan umat ini menjadi sesat kerana persoalan ini, kerana persoalan takdir. Dan namun begitu saya telah jelaskan juga perbincangan tetap mesti dilakukan, cuma yang diberikan penekanan di dalam soal beriman kepada takdir ini mestilah beriman berdasarkan kepada nas, berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Jadi pagi ini insyaAllah saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan takdir dari satu sudut, iaitu beriman kepada takdir ini dari satu sudut terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua, antaranya qada mubram maknanya takdir ini terbahagi kepada dua, iaitu qada mubram dan juga qada mu'allaq. Iaitu ketentuan yang langsung tidak akan berlaku perubahan padanya, dan yang kedua qada mu'allaq, iaitu ketentuan yang tergantung dan masih lagi boleh berlaku perubahan kepadanya.
Jadi ulama menggariskan beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan berkenaan dengan takdir tersebut. Antaranya di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala boleh menyapu, boleh memadamkan, menghapuskan, memadamkan apa jua yang ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala boleh menetapkan apa sahaja yang ia kehendaki. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibu segala suratan, iaitu ibu segala ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara dalil yang menunjukkan kepada beriman kepada qada mubram dan juga qada muallaq. Iaitu Allah Subhanahu wa taala, dia boleh satu, dia boleh padamkan. Mana-mana yang ia berkehendak untuk memadamkan, maka Allah Subhanahu wa taala boleh memadamkannya. Dan mana-mana yang Allah Subhanahu wa taala nak lakukan perubahan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala boleh merubahnya. Itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, namun begitu ianya tetap bergantung kepada ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari juga daripada kehendak, daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, apakah ketentuan qada mubram ataupun qada muallaq. Jadi ketentuan terhadap kita ni dari sudut kejadian, sama ada celaka atau bahagia, mubram atau muallaq dan sebagainya. Ianya tidak diketahui oleh kita dan tidak ada siapa pun yang mengetahuinya. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya. Dan ianya terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelum ni saya telah bacakan berkenaan dengan persoalan takdir ini dan juga berkenaan dengan status syair yang diungkapkan daripada ulama kita, iaitu syair yang mana dia kata, yang saya telah share syair tersebut sebelum ini, maknanya berkenaan dengan takdir ini, itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mahu, hiduplah dengan tenang, menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun matilah dalam keadaan menahan kemarahan. Maknanya kalau tak boleh terima juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap akan meninggal dunia dan dengan kemarahan kerana tidak dapat menerima takdir ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dikehendaki daripada kita adalah mengikuti sepenuhnya qada syar'i, ketentuan dari segi syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi qada mubram ni ketentuan yang langsung tidak akan berlaku perubahan kepadanya. Mana ketetapan yang sudah sabit, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasti, dan Allah Subhanahu wa taala langsung tidak akan melakukan perubahan kepadanya. Jadi di antara bentuk qada mubram ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di dalam Al-Quran berkenaan dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Lahab. Yang tu sudah pasti, confirm dah. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala sebut nasib dia di hari akhirat kelak dengan
ayat yang saya kongsikan ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan berkenaan dengan nasib Fir'aun, nasib keluarga Fir'aun. Maknanya itu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dengan pasti dan tidak akan berlaku perubahan kepadanya. Maknanya perubahan itu sebelum dia matilah maksudnya. Dan dengan pasti Allah Subhanahu wa taala sebutkan nasib mereka di hari akhirat. Kemudian berkenaan dengan qada muallaq, ketentuan yang masih tergantung. Mana ia difahami daripada beberapa dalil, daripada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat yang saya kongsikan tadi, yang Allahu ma yasha wa yuthbit, dan juga berdasarkan beberapa dalil yang lain. Antaranya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi daripada Salman, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Daripada Salman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidak akan menambahkan umur kecuali kebaikan. Cuma berkenaan dengan hadis ini ada juga perbezaan pandangan ulama di dalam menghurai hadis ini. Yang itu insya-Allah saya akan jelaskan selepas ini. Baik. Jadi ini di antara dalil yang digunakan oleh ulama bahawasanya ketentuan itu masih lagi berlaku, maknanya masih lagi ada ketentuan, ada takdir yang tergantung, yang masih lagi boleh berlaku perubahan padanya. Dan antaranya di dalam hadis yang lain. Umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik qala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka supaya diperluaskan rezekinya atau dikenang segala peninggalannya, maka hendaklah dia menghubungkan rahimnya. Mana dia melakukan hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim yang baik. Jadi mana di sini Nabi SAW menjelaskan sesiapa yang nak supaya Allah Ta'ala perluaskan rezeki dia, nak supaya bila mana dia meninggal seolah-olah dia masih hidup, seolah-olah dia masih hidup, ada kesan daripada kehidupan dia sehingga manfaat daripada kehidupannya dapat diteruskan walaupun dia telah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya? Nabi SAW kata, hendaklah dia menghubungkan rahimnya, melakukan hubungan kekeluargaan dengan baik. Baik. Jadi sebab itu, kerana itu kalau kita lihat kepada hadis yang lain, umpamanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kita disuruh untuk berubat bila mana ditimpa sesuatu penyakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan. Kita share sekali. Terjemahan dia tak penuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Huzamah. عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا
qala hiya min qadarillah. Daripada Abu Khuzamah, daripada ayahnya, katanya, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa katamu tentang ruqyah yang kami jampi dengannya? Ubatan yang kami gunakan untuk berubat dan perlindungan yang kami melindungi diri kami dengannya. Apakah ia menolak takdir Allah? Baginda menjawab, ia termasuk di dalam takdir Allah. Jadi hadis ini, walaupun dari segi lahirnya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, seperti sakit, kita berubat. Kita cari seseorang untuk melakukan ruqyah kepada kita. Kita pergi ruqyah. Orang melakukan ruqyah kepada kita. Nah, kerana kita sakit. Itu juga termasuk di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala dah tentukan bahawasanya bila kita sakit, kita akan melakukan begini. Namun begitu, dari satu sudut lagi, maknanya ulama mengatakan ia sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahawasanya boleh berlaku perubahan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu qada mu'allaq. Mana tergantung. Allah Subhanahu wa taala tentukan ia dengan tergantung. Kalau maknanya di dalam ketentuan Allah, kalau dia melakukan begini, maka kesembuhan dianya begini. Kalau dia melakukan begini, maka kesembuhan dia begini, cepat ke ataupun tidak sembuh dan seumpamanya. Yang itu juga dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala, kita pun tak pasti. Cuma di dalam hadis ini mengisyaratkan bahawasanya ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tu masih lagi boleh berlaku perubahan padanya. Kemudian di dalam ayat yang lain, iaitu di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kita bahagia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan satu berkenaan dengan pilihan. Manusia walaupun sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, namun manusia diberikan pilihan di dalam kehidupan mereka, diberikan akal, diberikan pedoman dengan rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pedoman di dalam kehidupan ni bagaimana nak memperoleh kejayaan di dalam kehidupan dan bagaimana seseorang itu akan memperoleh kegagalan bila mana dia melakukan begini-begini. Ada panduan. Dan orang yang berakal sahaja yang dikira di dalam menerima segala panduan tersebut. Orang yang tidak berakal, tidak baligh dan seumpamanya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tak mampu memilih. Jadi maknanya manusia walaupun qadar ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu yang mesti kita imani, percaya, namun begitu Allah Taala beri pilihan kepada kita. Dan juga ayat ini menunjukkan bahawasanya boleh berlaku perubahan sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawasanya kekurangan dan sebagainya pada sesuatu kaum disebabkan oleh pilihan mereka. Bila mana mereka berusaha untuk melakukan perubahan pada diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk merubah diri mereka, untuk merubah mereka. Mana Allah Subhanahu wa taala bersedia. Baik. Bahkan namun begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat bahawasanya tidak ada siapa pun yang dapat menghalang, melindungi, menghalang
menahan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan bahawasanya, menggalakkan supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ketetapan di dalam iman. Diberikan ketetapan di dalam iman. Tak masuk lagi. Nanti saya masukkan semua sekali dulu. Ini teks hadis. Kemudian tujuan dia pun kita kena masukkan separuh-separuh sebab panjang sangat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, daripada Ubay bin Ka'ab, an Abi Ka'b an Abi Ka'b qala haddathani Syahr bin Hawshab qala qultu li Ummi Salamah. Hadis Ummu Salamah. Saya lupa tadi, memang hadis Ummu Salamah. Qala qultu li Ummi Salamah ya ummul mu'minin ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Daripada Abi Ka'b katanya, Syahr bin Hawshab berkata, saya telah berkata kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apakah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersamamu? Beliau menjawab, baginda banyak berdoa dengan doa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, kenapakah engkau banyak berdoa? Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas agamamu. Baginda menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tiada seorang pun manusia kecuali hatinya berada di antara dua jari Allah. Sesiapa yang dia kehendaki, dia boleh tetapkan. Dan sesiapa yang dia kehendaki, dia boleh lencungkan. Mu'adz pun membaca doa bermaksud, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau palingkan hati-hati kami selepas engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi SAW berdoa dengan doa supaya ditetapkan hatinya di atas keimanan. Sedangkan kalau kita tengok Nabi SAW ni confirm dah dia bukan sekadar ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberi jaminan bahawasanya baginda pasti akan selamat di hari akhirat. Bahkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri menceritakan bahawasanya baginda adalah pemberi syafaat kepada umat manusia di hari akhirat kelak, di padang mahsyar, dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, syafaat agung. Jadi bagaimana baginda tidak akan mendapat kejayaan, sedangkan baginda akan memberikan syafaat untuk membantu manusia di hari akhirat kelak supaya mereka juga memperolehi kejayaan. Sudah pasti Nabi SAW seorang yang confirm pasti akan berjaya di hari akhirat kelak. Namun Nabi SAW tetap membaca doa sebegini.
Pertama, kerana baginda ingin mengisyaratkan kepada umatnya bahawasanya mudah sekali untuk berlaku perubahan kepada manusia. Jadi kena berhati-hati, kena beringat. Dan yang kedua, Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita bahawasanya baginda walaupun seorang yang sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan lencungkan baginda daripada kebenaran, namun baginda tetap berdoa dengan doa yang sedemikian. Jadi jika Nabi SAW pun berdoa dengan doa sebegini, maka kita lebih-lebih lagi lah kena berdoa dengan doa sebegini. Kita lebih-lebih lagi. Itu lebih patut lagi berdoa untuk mendapat ketetapan keteguhan iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis yang seumpama ini, yang Nabi SAW sendiri jelaskan, beri peringatan bahawasanya hati manusia ini sangat mudah sekali dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawasanya boleh berlaku perubahan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Yang ni insya-Allah sebelum habis tutup kuliah pada hari ini, insya-Allah saya akan jelaskan pula macam mana kita nak fahami. Lepas tu boleh berlaku perubahan, tapi Allah Taala dah tetapkan. Macam mana? Seolah-olah tidak tetap apa yang ditetapkan oleh dia tu. Tak apa, insya-Allah saya akan kemukakan dulu dalil-dalil berkenaan dengan pembahagian yang dibuat oleh ulama ini. Kemudian di dalam hadis ini ada berkenaan dengan ada satu frasa berkenaan dengan hadis-hadis mutasyabihat. Hadis-hadis yang zahirnya berlaku keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, iaitu salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebutkan di dalam hadis ini, iaitu berada di antara dua jari Allah. Jadi yang ni jalan paling selamat. Jalan paling selamat adalah serahkan makna hakikat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana dia kata dua jari, serah ke dia. Apa maksud dia? Apa maknanya hakikat, kaifiat kepada sifat yang disebutkan oleh dia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kalangan ulama khalaf, kebanyakan ulama khalaf yang terdiri daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menggunakan pendekatan takwil, iaitu dengan mengatakan iaitu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu pun tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Maknanya ulama-ulama Islam, ulama-ulama usul tauhid di dalam masalah ini terbahagi kepada dua golongan tadi. Satu menggunakan pendekatan tafwid, menyerahkan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi menggunakan pendekatan takwil, iaitu mentakwilkan dengan kesesuaian sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita kena yakin, sematkan di dalam diri kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk ni yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kena berpegang, beramal kepada ayat fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu melakukan perbandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan kita nak banding-bandingkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jangan sama sekali. Baik. Kemudian di antara dalil yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Kabir berkaitan dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan satu keistimewaan kepada umat ini, iaitu Lailatul Qadar. Ramadan tak lama dah, dekat dah.
Nah, dan di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang kita maklum. Iaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan kita disuruh supaya mencari. Nah, tu cari daripada awal 10 akhir Ramadan sehingga penghabisan Ramadan, kita diperintahkan supaya berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Dan di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi pada malam yang diberkati itu, yaitu pada malam Qadar. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ancaman berkenaan dengannya. Pada malam tersebut, yufraqu kullu amrin hakim. Diputuskan segala setiap perkara dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mana di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada malam Qadar diputuskan segala perkara. Dan kita diperintahkan supaya cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar untuk berdoa. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan tahunan itu kepada kita. Yang tu kita boleh tengok dalam apa dipanggil peringkat takdir. Antara dia takdir tahunan, iaitu malam Qadar. Baik. Kerana itulah di dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yaqul Allahumma in kunta katabtani fi ahli asy-syaqa famhuni. Famhuni. Wathbutni fi ahli as-sa'adah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia selalu berdoa, ya Allah, jika engkau tentukan aku bersama orang-orang yang celaka, maka hilangkanlah dan tetaplah aku bersama orang yang bahagia. Saya lupa. Ada satu lagi riwayat. Kalau tak silapnya, riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau membaca doa ini ketika mencari Lailatul Qadar. Dia selalu baca doa ni ketika mencari Lailatul Qadar. Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhu waktubni sa'ida. Ya Allah, jika engkau tetapkan kepada aku kecelakaan, maka sapulah. Minta supaya disapu, dipadam. Maka padamkanlah dan tuliskan kepada aku kebahagiaan. Di mana ada doa-doa yang sedemikian yang diamalkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pada ketika Lailatul Qadar, pada ketika malam Qadar. Qadar itu pun makna dia ketentuan. Menunjukkan bahawasanya boleh berlaku perubahan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu qada mu'allaq. Qada mu'allaq. Namun begitu, ada juga di kalangan ulama yang mengatakan tidak berlaku perubahan pada beberapa perkara. Beberapa perkara di dalam persoalan takdir. Umpamanya berkenaan dengan ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila mana tiba tempoh mereka, bila mana tiba tempoh ajal mereka, mana ketentuan, bila berlaku sesuatu kepada mereka, termasuklah kematian,
maka tidak dapat dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula didahulukan. Tak boleh. Langsung tak boleh. Lepas tu bagaimana dengan hadis-hadis tadi yang kita bacakan tadi? Beberapa hadis tadi. La yazidu fil umri illa al-birru. Tidak akan menambahkan pada kebaikan itu kecuali tidak menambahkan umur kecuali dengan kebaikan. Kecuali kebaikan. Maknanya kebaikan boleh menambahkan umur seseorang. Bagaimana pula dengan hadis-hadis yang sedemikian? Jadi bagi ulama yang mengatakan tidak akan berlaku perubahan pada tempoh ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada seseorang, mereka mengatakan maksud hadis itu menambah umur dan sebagainya, menambah keberkatan. Mana Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkatan di dalam kehidupan dia. Dikurniakan anak-anak yang soleh. Dia akan meninggalkan peninggalan yang bermanfaat selepas daripada dia mati. Sehingga seolah-olah walaupun dia telah mati, tapi dia seolah-olah masih hidup lagi. Masih hidup lagi dengan peninggalan-peninggalan dia yang masih terus boleh diambil manfaat walaupun dia telah lama mati. Jadi ada di kalangan ulama yang memahami sedemikian. Yang dimaksudkan tidak menambahkan umur seseorang kecuali kebaikan. Sebagai contoh, kita tengok ulama-ulama kita dahulu. Imam-imam kita dah lama meninggal dunia. Dah lama wafat. Tetapi peninggalan mereka ada di sisi kita. Kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, Al-Um, kitab-kitab Imam An-Nawawi dan sebagainya tetap ada bersama dengan kita dan tetap berbicara kepada kita. Seolah-olah mereka masih lagi hidup. Seolah-olah mereka masih hidup dan masih terus berbicara dengan kita. Jadi ada juga ulama di kalangan ulama yang memahami sedemikian. Mana mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan ditambah umur itu iaitu diberikan keberkatan pada umur, diberikan keberkatan pada usia seseorang. Ada juga yang faham sedemikian. Jadi mana ulama berbeza pandangan dalam soal ketentuan ini. Ada yang mengatakan masih ada ruang untuk berlaku perubahan. Ada yang mengatakan ada setengah-setengah ketetapan tidak akan berlaku perubahan. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada doktor-doktor lah kata kalau orang merokok umur dia pendek sebanyak ni, kalau dia tidak merokok umur dia boleh jadi panjang. Kita kata contoh. Ya mungkin berdasarkan kepada ayat-ayat, berdasarkan kepada hadis tadi yang mengisyaratkan kepada qada mu'allaq, ketentuan yang tergantung, ketentuan yang tergantung. Baik. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi hakikat yang sebenar, dari segi hakikat yang sebenar kita pun tak tahu sebenarnya apakah hakikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketentuan-ketentuan tersebut dan maksud sebenar ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibacakan tadi. Cuma dari satu sudut ia boleh memberikan satu pengharapan kepada kita dan kita langsung tidak bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi malah nak berusaha, malah nak cuba untuk merubah diri, hidup dalam kita kata apa, hidup dalam keseronokan, hidup dalam kelalaian, tak nak ikut, maknanya tak nak cuba untuk merubah diri ke arah kebaikan. Lalu bila ditanya, dah takdir lagu ni nak buat macam mana? Dah takdir lagu ni, kita terima je lah. Dah Allah Ta'ala takdir, jahat. Kita terima je lah. Sehingga menyebabkan jadi malas untuk melakukan perubahan. Jadi dengan adanya pembahagian kepada qada mubram dan qada mu'allaq, dia memberikan sedikit semangat. Memberikan semangat kepada umat, kepada manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupannya, ke arah yang lebih baik di dalam kehidupannya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala
beri pilihan, beri usaha. Maknanya kepercayaan kepada takdir tadi, kepada mubham dan juga kepada muallaq, tidak menafikan, tidak menolak usaha dan ikhtiar seseorang manusia. Kita tak tahu bentuk takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, kita tak tahu. Kita pun tak tahu apakah kesudahan takdir kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepada kita, beri panduan melalui rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan pemilihan tersebut. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia, bukan langsung tidak ada pilihan. Umpamanya di dalam surah Al-Balad ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan untuk dijalani dan jalan kejahatan untuk dijauhi. Mana Allah Subhanahu wa taala semua Allah taala tunjuk dua jalan melalui rasul, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat panduan dalam kehidupan kita bahawasanya kita ada dua jalan yang boleh kita pilih. Ada dua jalan. Sebab tu Allah taala beri akal supaya kita boleh berfikir, supaya kita boleh menilai, dan kita diberi petunjuk begini, petunjuk begini. Andai kata takdir ini tidak ada ruang untuk kita melakukan pilihan dalam kehidupan kita, andai kata ia adalah satu paksaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, apa makna Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada kita? Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, bahawasanya orang yang memilih kebaikan akan dipermudahkan kepada kebaikan, dan begitulah sebaliknya. Iaitu di dalam ayat ini. Saya share sepenuhnya ayat ini. Di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 sehingga ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tak dapat share ini. Jadi share ni jadi berpindah sikitlah. Sebab dia tak boleh nak share sepenuhnya sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, iaitu mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, iaitu untuk mendapat syurga. Sebaliknya orang yang bakhil, kedekut daripada berbuat kebaikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik, iaitu mendustakan syurga, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Jadi di dalam ayat ini dan di dalam ayat yang seterusnya di dalam surah An-Nazi'at. Saya ayat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampau perbuatan derhakanya serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Jadi di dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya
Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah taala beri panduan kepada manusia ke jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Orang yang memilih jalan kebaikan, dia tahu, maknanya dia memberikan sumbangan, infak, dia bertakwa kepada Allah, membenarkan syurga. Allah Ta'ala permudahkan dia kepada syurga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia enggan menerima maknanya kebenaran, dia kelekut untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Dia mendustakan kebenaran, mendustakan syurga. Allah Ta'ala akan lorong dia ke arah kesusahan, ke arah kesengsaraan. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepada manusia. Allah Taala beri pilihan kepada manusia. Kemudian bila mana manusia memilih sesuatu jalan, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkannya ke arah jalan yang dipilih olehnya. Ke arah jalan yang dipilih olehnya. Allah Taala permudahkan. Dah dia pilih gitu, maka Allah Taala permudahkan kepada dia jalan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Allah Ta'ala dah beri dah panduan, beri dah petunjuk. Dia pilih jalan ke arah keburukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kepada dia jalan keburukan tersebut. Jadi mana di sini juga ayat ini juga menunjukkan bahawasanya ia tidak lari daripada pilihan seseorang manusia. Dia tidak lari daripada asbab. Yang di asbab juga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dunia ni tidak lari daripada asbab, tidak lari daripada mana jalan-jalan dia untuk seseorang itu memperolehi kebaikan, memperolehi kebahagiaan di dalam kehidupannya di hari akhirat besok, ataupun sebaliknya memperolehi kecelakaan di dalam kehidupan di hari akhirat kelak. Baik. Jadi mana berdasarkan kepada apa yang saya kemukakan pada malam ini, pada pagi ini. Berkaitan dengan pembahagian takdir kepada dua bentuk tadi. Mubram dan juga mu'allaq. Maknanya tak ada takdir yang telah tetap, telah putus. Dan juga ada takdir yang masih lagi tergantung. Ada peluang untuk berlaku perubahan kepadanya. Kemudian ada pula ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya dia beri panduan kepada kita. Kemudian ada pula ayat-ayat yang menjelaskan bahawasanya Allah Taala beri mengikut pilihan yang dilakukan oleh seseorang. Maka ia memberi maknanya sebagai salah satu daripada perangsang kepada kita untuk kita sentiasa berusaha ke arah kebaikan. Untuk kita sentiasa berusaha untuk mencari kebenaran. Carilah kebenaran. Sebanyak-banyaknya dan berusahalah untuk berada di atas landasan kebenaran dan jangan sekali-kali kita bergantung berserah diri kepada persoalan takdir. Tak nak berusaha. Kita kata kita ni tak boleh nak apa dah. Atas takdir lah kita di hati. Tidak boleh begitu. Sebab itu adalah fahaman golongan Jabariyah yang menganggap bahawasanya manusia ini dipaksa sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, mana berkenaan dengan persoalan takdir ini, kita cuba untuk membincangkan sebaik mungkin, kefahaman yang sebaik mungkin berkenaan dengannya, walaupun hakikat yang sebenar kepada persoalan takdir ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit panduan di dalam Al-Quran dan hadis, ia sebagai maknanya panduan untuk kita berusaha memahami persoalan takdir ini dengan sebaik-baiknya. Jadi insya-Allah saya akan bincangkan lagi sedikit lagi beberapa persoalan lagi berkenaan dengan takdir dan bagaimana sikap kita di dalam menerima perkara ini. Jadi untuk pagi ini saya rasa saya tangguh dulu setakat ini untuk pagi ini, insya-Allah kita bertemu lagi di lain pertemuan insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim atas kongsian ilmunya.
dan mengupas persoalan yang berkonsen serta perjalanan yang cukup jelas melalui rukun iman ni, beriman dengan qada dan qadar. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah SWT, termasuklah segala perkara baik atau buruk, hidup atau mati, semuanya menjadi bukti kebesarannya. Dan terima kasih kepada para jemaah duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Dan teruskanlah kita pada pukul 9 sekejap lagi dan 2 minit lagi. Kita akan bersama-sama dengan sisi tadabbur surah Yasin dengan Fadil Ustaz Dr. Nur Razi ya, pukul 9 sekejap lagi. Dan saya serahkan semula kepada Ustaz untuk tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.